Baik, kita nak terus berbincang berkenaan dengan tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan dan lebih untuk memahami bagaimana sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya menjangkakan macam mana, kenapa tak sempat lari ke? Mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana tak tahu ada bunyi-bunyian yang terlebih dahulu, amaran awal bagaimana untuk selamatkan diri. Tapi mungkin kita kena faham dulu bagaimana sebenarnya terjadi tanah runtuh. Sepantas mana. Dan untuk itu kita akan bersama secara dalam talian Dr. Firdaus Muhammad Yusof, kabarnya sudah pun bersama dengan kita, pensyarah kanan Jabatan Alam Sekitar Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM. Assalamualaikum Dr. Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami di MHI pagi ini. Baik, untuk kita berbincang lebih lanjut berkenaan dengan situasi tragedi tanah runtuh ini. Pertamanya, apa yang boleh kita fahami berkenaan dengan kejadian ini, Doktor? Pastinya pelbagai persoalan dan juga kemusykilan yang timbul dalam kalangan rakyat kita ketika ini. Bagaimana untuk kita fahamkan ia boleh berlaku? Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas jemputan ini. Baik, dari segi sainsnya atau sains dan kejuruteraan yang berkaitan dengan tanah, kita kena faham satu-satu lokasi itu berada di kedudukan beza arasnya dengan aras laut. Apabila dia semakin tinggi kedudukan satu lokasi itu, bermaksud semakin ia berpotensi untuk jatuh ke bawah. Baik. Dan kita lihat juga di kawasan ini berada di kawasan tanah tinggi. Semua orang boleh merujuk di dalam sistem Google Maps Malaysia, Google Maps. Kalau kita tengok adakah lokasi kita berada di tanah tinggi ataupun berada di kawasan yang sama paras dengan aras laut. Kita boleh gunakan untuk lihat di kawasan pemilihan peta-peta yang disediakan dalam Google Maps itu, iaitu melihat kepada terrain ataupun bentuk muka bumi. Dari situ kita tahu lokasi yang kita nak pergi itu adalah berada di kawasan yang tinggi ataupun rendah. Selain daripada itu, apabila kita telah faham ini, satu perkara lagi, sifat di dalam tanah itu sendiri yang menyerap air. Setiap tanah, ada setiap kawasan dia mempunyai kandungan tanah yang berbeza-beza. Ada tanah sedikit gembur, ada tanah yang ada banyak kandungan tanah liatnya. Apakah yang membezakan ini dengan air pula? Air ini adalah ejen yang menggerakkan tanah. Di dalam kawasan yang ada banyak tanah liat contohnya, dia akan memegang tanah. Baik, bila dia memegang tanah, adakah ia baik atau tidak baik, itu perkara lain. Tetapi kita kena lihat apabila dia berada dalam satu lokasi yang tinggi, yang mana dia mempunyai daya tarikan graviti yang lebih tinggi, bila banyak air di dalamnya, dia menjadi lebih berat. Jadi bila lebih berat, dia kedudukannya pula pada lereng yang sengit ataupun kita kata cerun. Lereng berat, daya tarikan lebih kuat, dia akan lebih jatuh. Kalau tanah gembur pula, kalau tanah gembur kita kata kalau macam tu mungkin dekat kawasan yang tanah gembur lebih bagus, tetapi tidak seperti yang kita jangkakan, kerana tanah gembur pula ikatan di antara tanah-tanah itu sangat longgar, lemah. Jadi dia bukan tanah runtuh, dia akan roboh. Dia pergerakannya ni runtuh, roboh, aliran, bentuk aliran ataupun sebaran luas. Itu antara corak 5 corak bentuk hakisan tanah ataupun runtuhan tanah. Baik. Jadi dapat teruskan, teruskan. Silakan. Okey. Jadinya apabila satu kawasan itu terdedah, kita telah pun buang pokok-pokok yang mempunyai akar serabut yang banyak. Kalau kita gantikan dengan pokok baru, kita tebang pokok ini sebab kita nak ganti dengan pokok baru. Tapi kita kena faham, apabila kita tanam pokok baru, akarnya masih sangat cetek, dia baru tumbuh kan, sangat cetek, jadi tidak dapat memegang. Dan kalau kita tanam pertanian, kita tanam pokok ini berjarak-jarak. Jadi di kawasan-kawasan di antara pokok-pokok itu, kita dedahlah tanah-tanah itu kepada air hujan. Jadi bila ini berlaku, air hujan itu lebih cepat meresap, dan air hujan ini dia bergerak mesti nak mencari tempat untuk dia bertakum, berterkumpul. Jadi dia akan membawa apa sahaja yang boleh larut bersamanya, mineral-mineral tanah. Jadi apa kaitannya tadi dengan mineral tanah ini? Apabila mineral ini larut, ia menghasilkan rongga-rongga yang lebih besar. Apabila rongga lebih besar, kestabilan tanah itu juga semakin longgar. Jadi dia terhakis bersama. Runtuh bersama. Doktor, kalau kita lihat di lokasi kejadian ini kan, bila kita diberikan sikit maklumat bahawa ketinggian 30 meter dan memberikan kawasan 3 ekar. Kalau lihat kawasan ini di tebing jalan, Doktor.
Curun. Jadi yang terselamat kita tahu 61 orang yang terselamat dan ada yang cedera. Sebab kalau kita lihat kawasan ini, doktor lebih pakar. Sederas mana? Sebab kita tahu ada 2 aliran air. Sederas mana? Mungkin doktor boleh gambarkan macam berapa saat kan dalam keadaan seperti mana memang mungkin sukar untuk mereka melarikan diri dan sebagainya. Sebab Terima kasih. Di dalam kawasan kalau kita katakan lereng, lereng ini tidak semestinya cerun yang sangat curam. Ada juga cerun yang orang kata lebih landai. Pergerakan tanah tetap berlaku sama ada jaraknya itu sangat-sangat orang kata mendadak bezanya ataupun sejauh beberapa setahun. Baik, kalau dengan cerun dia punya sudut darjah kecondongan itu 0.3 darjah sahaja pun sudah ada pergerakan cuma perlahan. Jadi kita tidak nampak. Tapi kalaulah securam ini, setinggi ini, kita boleh anggap dia sangatlah mendadak boleh jatuh. Bayangkan apabila tanah yang sangat tidak stabil ini, kalau kita lihat dari situ tidak ada batuan. Apabila tidak ada batuan, hanya tanah gembur, tanah liat ini. Jadi tanah-tanah itu apa yang memegangnya? Kita kena tahu. Bila air telah masuk ke dalam kawasan yang telah terdedah tadi, ada lapisan tanah yang mampat dan padat. Setelah beberapa meter di dalam, dia akan mampat dan padat. Kawasan yang mampat dan padat ini pula, dia sebenarnya orang kata tidak terhakis kan? Tapi air yang telah meresap masuk di dalam beberapa meter di atas tadi itu bertindak sebagai pelincir. Dia akan terkumpul dekat di antara lapisan yang padat tadi. Jadi dia akan menjadi pelincir dan dia menggerakkannya atas tu. Dan ia sangat panas. Apabila dia curam, banyak volume kawasan yang terdedah itu banyak, dengan volume air yang masuk itu banyak, dia sangat mendadak. Beberapa jam dia akan letak. Dan sebenarnya pemantauan berkala itu sangat penting. Doktor. Pemantauan kendiri penting. Ya saya. Maaf doktor kalau saya mencelah. Memandangkan apa yang kita lihat ketika ini tentang video yang kita paparkan ketika ini, mungkin ramai yang sedia maklum bahawa operasi ataupun misi mencari dan menyelamat itu masih lagi diteruskan. Namun dalam keadaan cuaca yang kita tahu ketika ini cuacanya tidak menentu, hujan yang berterusan, apatah lagi diramalkan dengan monsun timur laut ini, adakah kemungkinan bahawa ianya mampu terjadi sekali lagi tragedi ataupun tanah runtuh ini? Adakah ia boleh dijangkakan sebegitu, doktor? Ya, terima kasih. Benar. Untuk di dalam bidang kejuruteraan ini, kita telah pun ada kejuruteraan berkaitan dengan hakisan tanah atau tanah runtuh. Kawasan-kawasan yang berpotensi tinggi untuk mengalami runtuhan adalah kawasan yang telah sedia ada berlakunya runtuhan. Secara mudahnya kita katakan kawasan itu mempunyai struktur butiran tanah yang longgar, tidak stabil. Jadi bila-bila masa benda yang sama boleh berlaku. Adanya ejen pemisah tanah itu, ejen pemisah yang saya maksudkan ini adalah air hujan. Jadi bila adanya berlakunya hujan, air meresap masuk, terutama kalau kawasan yang dipaparkan ini adalah kawasan yang sangat terdedah, dia boleh mempersiapkan runtuhan semula. Ada susulan dia, boleh jadi susulan. Baik. Tadi doktor ada cakap berkenaan dengan kaedah pemantauan kendiri. Kaedah pemantauan kendiri. Jadi bagaimana, apa yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan kita sendiri perlu tahu risikonya bila kita berada di tanah tinggi kan, tempat tinggi yang berisiko, bagaimana? Boleh. Kita ada 3 keadaan. Pertama, sebelum kita pergi ke lokasi itu, sebelum kita berminat untuk membeli satu-satu lot tanah, kemungkinanlah kalau berminat dengan hartanah sebelum itu kita perlu dapatkan maklumat topografi tanah itu, lokasinya bagaimana, jenis tanah-tanah yang ada di dalam kawasan itu, jenis, kemudian dia punya aliran air dekat kawasan itu juga kita kena tahu. Itu kita boleh dapatkan maklumat ini daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Kita ada. Saya percaya mereka mewajibkan apa-apa pembinaan perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak mereka dahulu. Bezanya sama ada kita punya tempat. Keduanya, lokasi apabila kondisinya apabila kita telah pun berada di lokasi tersebut. Kita telah pun membina, kita dah ada resort kita dah ada pun rumah penempatan kita sendiri. Apa yang kita boleh buat? Antara kaedah pemantauan kendiri, sebab saya nyatakan tadi, bila di kawasan tinggi, gelinciran itu tetap berlaku sama ada drastik atau perlahan. Kita tengok struktur yang tegak berdiri, contohnya tiang lampu, tiang telefon. Jika tidak ada apa-apa kondisi, tak ada
orang macam ribut petir ataupun tidak ada dilanggar oleh mana-mana kenderaan, tiba-tiba dia semakin condong. Itu menunjukkan berlaku pergerakan bawah tanah. Keduanya wujudnya rekahan. Ketiganya wujudnya tanah-tanah yang mendap di kawasan-kawasan itu. Bila tanah itu mendap, bermaksud air di bawah tanah itu telah pun membawa butiran-butiran tanah yang longgar. Dia punya pegangan di antara satu sama lain itu longgar, itu telah dibawa oleh air. Keduanya, pada waktu hujan, kita lihat kawasan air larian permukaan. Bermaksud air hujan itu maafkan saya ya, salah guna perkataan. Di mana air hujan itu akan berkumpul dan pergi. Okey, kita katakan air larian permukaan. Kalau dia pergi dan berkumpul di satu tempat, sebaiknya kita elakkan kawasan tersebut. Keduanya, apabila berlakunya hujan, tiba-tiba sungai tak ada air, terputus, terhenti. Itu mesti ada berlaku rekahan besar di antara, macam di sepanjang sungai itu mesti ada kawasan yang berlaku rekahan besar menyebabkan air itu tak masuk ke dalam sungai, sebaliknya orang kata menyimpang masuk ke dalam rekahan. Okey. Baik, doktor. Baik doktor, saya percaya ini juga akan memberi sedikit kesedaranlah kepada orang awam tentang maklumat berkenaan dengan tanah, bagaimana mereka perlu mengetahui terlebih dahulu ke satu-satu lokasi jika ada sebarang cadangan mereka nak melakukan aktiviti percutian bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak-banyak Dr. Firdaus Muhammad Yusof, pensyarah kanan Jabatan Alam Sekitar Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM, memberi penerangan kepada kita berkenaan dengan tanah runtuh ini.